Besut Terengganu. Kaya dengan pelbagai khazanah dan seni bina indah yang gah antara Masjid Ulul Albab. Ianya dibina sepenuhnya menggunakan papan serta sentuhan kreatif pengukir tersohor Allahyarham Wan Mustafa atau lebih dikenali sebagai Wan Po. Beliau merupakan pengukir kayu Melayu yang juga adik guru buat para pengukir terutamanya di Terengganu. Karyanya yang indah terpahat di Masjid Ulul Albab ini. Seni ukirannya masih relevan sehingga sekarang. Mengambil masa lebih kurang 45 minit dari Besut, perjalanan pertama adalah untuk singgah ke Akademi Nik Rashidin yang juga seorang pengukir termasyhur di daerah ini. Antara peninggalan Allahyarham adalah rumah papannya yang masih dijaga rapi oleh isteri beliau, Puan Rosnawati. Ukiran ni kalau Nik Rashidin dia selalu cakap sebenarnya adalah dia manuskrip. Apa saja maklumat yang kita nak sampaikan kepada generasi akan datang, kita boleh ukirlah. Cuma kita tak perasan secara direct sebab kalau yang direct tu mungkin kalau ada ayat Quran ataupun ada ayat petikan-petikan yang tertentu, kita tahulah makna dia kan, makna kat situ. Tetapi bila katalah dia mengukir tumbuhan, kita akan tanya, ni tumbuhan jenis apa? Nama apa guna tumbuhan ni? Jadi biasanya ukiran tumbuhan yang dia letak pada panel tu adalah tumbuhan yang memberi manfaat pada kita. Misal dia kata ketam guri. Jadi ketam guri kita tanya, bukan satu pohon glamour kita kata, macam kita pohon-pohon yang besar dan wangi dan cantik kan. Tetapi pohon rumput aja kan, yang kita pijak-pijak aja. Tapi kenapa diabadikan ataupun dimanifestasikan kepada ukiran? Sebab dia nak menyatakan kepada kita pentingnya ketam guri ni ada manfaat kepada kita. Jadi kita ada unsur perubatan kepada dia. Jadi kita kena tahulah. Jadi dan disebabkan mungkin bentuk dia cantik dan sebagainya, itu pun diterapkanlah dalam ukiran. Bandingan antara ukiran-ukiran yang ada, memang sebenarnya setiap tamadun dalam dunia ni kalau asas bahan dia tu adalah kayu, dia mesti ada ukiran yang dibuat mencerminkan identiti dia lah. Macam Cina dia ada ukiran Cina dia, kalau India dia ada ukiran dia, Jepun ke apa dia ada ukiran dia masing-masing. Tapi yang Melayu khususnya kalau di rantau kita kata Nusantara ni memang ada juga kita kata daripada segi identiti yang menyelelah. Beza tu memang akan ketara pada orang yang memang arif lah. Apa yang cuba disampaikan tu dipahatkan di dalam ukiran tersebut. Ukiran ni kita faham dia ada banyak jenis juga. Kalau ukir yang tadi yang cantik tu kita panggil tebuk tembus bersilat. Dah lah ditembus bersilat lagi. Silat maknanya kalau kita lalukan tangan kita dia turun naik. Tapi kalau tempat lain mungkin kita tengok tebuk tembus saja. Maknanya dia tak ada silat, dia flat aja, tapi ada corak yang kita tengok tu tebuk tembus. Ada setengah dia tak letak ukiran, tapi mungkin dia nak letak macam larik saja, buah larik. Maknanya wood turning kan, kayu batang tu yang disusun-susun tapi ada cengkung cembung dia ataupun kita panggil istilah dia jantan betina dia, gabungan hiasan tu yang kita letak sebagai laluan untuk angin ataupun pencahayaan. Itu tengok berguna. Kalau macam biasanya untuk macam katalah dapur, kita tak adalah berhias begitu, cuma ukiran tebuk tembus saja ataupun kita ada buah larik sajalah, ataupun kita buat corak macam di atas jala, ataupun macam kalau kita tengok yang ini dia straight aja, lepas tu kadang-kadang buat silang. Itu je sebagai hiasan yang basic lah kita kata. Rumah papan yang berusia 190 tahun ini masih menjadi rujukan pengunjung luar, terutamanya pelajar, dan sudah tentu ukiran kayu menjadi elemen utama bagi sesebuah rumah tradisional. Kalau kita tengok rumah Terengganu ke baik rumah Kelantan, rumah tradisional lah, biasanya kita tengok kita akan jumpa ukiran. Tapi ukiran tu bukan mungkin kalau kita secara umum kita rasa hiasan lah kan. Tetapi sebenarnya dia ada fungsi dia yang lain. Yang pertama adalah untuk keselesaan.
Kalau kita duduk dalam rumah yang gelap, kalau kita ada tingkap buka pintu tengah matahari, kita akan silau dengan cahaya terlalu terang. Jadi bila ada ukiran, dia macam ada diffuse lighting lah, cahaya yang sama-sama tu untuk menerangi ruang dalam. Yang itu pertama, maknanya untuk pencahayaan dalaman yang secara tidak direct lah kita katakan. Lepas tu kita ada ukiran tu tujuan dia untuk pengudaraan. Sebab kalau katalah hujan, siang hari tutup semua tingkap kan. Kita kata hujan tepias ke angin-angin. Jadi untuk keselesaan kita ada lubang angin, ukiran yang berlubang. Kita kata ukiran tembus untuk mengalirkan udara. Keunikan kayu Melayu tidak dapat disangkal lagi. Ianya indah jika diuraikan satu persatu. Namun, tiada pelapis muda yang dapat dilahirkan sehandal guru mereka yang kebanyakannya telah tiada. Kerana untuk mempelajarinya senang, menjiwainya sukar. Hasrat arwah ni kalau kita tengok sebenarnya adalah untuk berkongsi ilmu dia yang dia dapat secara tidak formal pada generasi akan datang lah, supaya dia nak generasi akan datang tu tak lupa warisan dia ataupun tidak buta warisan dan sejarah lah. Jadi hasrat dia tu disokong lah sebab dalam proses dia menjadi seorang pengukir tu dia ada banyak collection lah. Yang mana koleksi-koleksi tu adalah sebenarnya adalah rujukan dia, reference dia. Dengan collection dia ada tu memang cita-cita besar dia tu lah. Satu, berkongsi ilmu tu dalam bentuk dia nak adakan pameran. Lepas tu dia kata pameran tu tak cukup, dia kata kena bukukan. Sebab itu lebih evergreen dan berpanjangan lah dia kata. Sebab tu kita ada buku Spirit of Wood lah untuk menyokong. Itulah yang sangat-sangat membantu kita lah untuk dapat kita panggil international punya appreciation and recognition sebab kita buat buku Spirit of Wood tu dalam bahasa Inggeris. Jadi masa kita buat travelling exhibition Singapore, London tu memang senang lah untuk mereka nak memahami dan mereka pun memang kita tengok daripada kita kata guestbook kita yang respon tu memang dikata macam sangat-sangat terkejut walaupun dia orang kebanyakannya expatriate yang pernah duduk di Melaya dulu. Dia kata tak pernah tengok benda tu sebab banyakkan koleksi tu adalah koleksi petani Kelantan dan Terengganu. Dia kata ini yang kita kata hasil langkah sukar lah. Tamadun langkah sukar tu yang mana artifak-artifak tu masih lagi ada dalam koleksi individu dan artifak-artifak tu juga masih ada tukang yang boleh buat di pantai timur ni lah. Dan dalam Spirit of Wood tu kalau kita tengok itulah kita ada satu ikonik elemen dalam budaya Melayu kita yang mana itu adalah peralatan diraja yang kita panggil burung gagak surah. Burung ni biasanya di istana dia ada bilik khas dia. Kalau untuk masyarakat rakyat ni memang lama baru boleh tengoklah burung tu lah. Dan alhamdulillah dalam koleksi Akademi Nik Rashidin ni memang kita ada seekor lah burung yang kita perolehi daripada waris daripada petani lah. Akademi Nik Rashidin atau ANR adalah akademi ulung hasil idea dan tinggalan Allahyarham Nik Rashidin. Okay, sekarang kita masuk dekat galeri Nik Rashidin. Di mana dipamerkan artifak-artifak yang lebih besar dan juga lebih penting lah pada Akademi Nik Rashidin. Salah satu daripada ni adalah burung gagak surah. Burung gagak surah ni telah menjadi ikon kita masa pameran Spirit of Wood, masa kita buat pameran bergerak lah seluruh London. Ini adalah burung perarakan yang kita ceritakan tentang anak raja kalau dia nak bersunat. Inilah kenaikan yang digunakan untuk mereka diarak untuk perarakan bersunat. Lepas tu di sebelah kiri saya ni, yang ni mimbar. Mimbar ni adalah mimbar lama Masjid Langgar. Yang mana mimbar baru pada Masjid Langgar ni telah dihasilkan oleh Nik Rashidin sebab dia sebagai satu daripada karya Kampung Langgar, Kota Baru. Mimbar ni telah disimpan oleh arwah untuk beberapa masa
sampai dia memberi pesan kepada kita lah, sampai kepada peringkat satu, nanti kalau pihak yang berwajib nak balik mimbar ni, kita kena serahkan lah. Jebak puyuh. Antara alatan yang digunakan untuk menangkap jebak puyuh yang juga dijadikan sebagai hobi atau alatan permainan pada zaman dahulu. Ukirannya yang unik dan menarik menyerupai pintu gerbang ini menunjukkan betapa halus dan indahnya seni ukir warisan Melayu. Ukiran seni Melayu tidak terhad kepada peralatan melambangkan status sahaja, bahkan kepada peralatan keperluan seharian. Contohnya, kukur kelapa, acuan putu yang digunakan sebagai hantaran, rehal, katil warisan, perahu dan banyak lagi. Menariknya, seni yang dihasilkan bukan sekadar ukiran semata, malahan punya maksud tersirat. Yang bahagian ini adalah keris, khususnya senjata keris tajung yang menjadi lambang kerajaan kita, kerajaan Malaysia, yang dipakai oleh Agong di sisik di pinggangnya dan juga masa pertabalan hari itu. Inilah signature arwah Nik Rashidin lah sebenarnya. Sebab dalam pada banyak ukiran, dia memberi tumpuan khas lah kepada Hulu Tajung, dan memang koleksi yang ada kat sini adalah semua kebanyakannya adalah yang dihasilkan oleh beliau. Tajung ni kita kata signature dia dan juga tajung yang mempunyai identiti dia yang tersendiri lah. Dan kalau kita tengok tajung ni bukan satu senjata tikam yang sedap dipegang, sebab dengan bentuk dia yang besar, dengan banyaknya satah-satah yang berbagai tu memang tak berapa sedap. Tapi tajung ni dihasilkan oleh, itulah kita kata keris-keris dan senjata Melayu, oleh kayu yang sangat hebat. Biasanya kalau kita tengok, dia akan ada kayu kenaung, kayu kemuning pada hulu. Sapir dia pun kayu-kayu yang baik-baik juga, yang seperti yang kita dah sebut sebelum ni. Dan sarung ni biasanya adalah daripada kayu sena, sebab dia mempunyai urat dan warna yang cantik kan, macam cat's eye gitu, dan biasa disudahkan dengan kayu. Kalau macam kenaung kat sini juga. Yang ni pun kenaung ataupun kemuning, sena kemuning. Jadi kalau kita tengok, pemilihan kayu ni sangat-sangat penting, sebab untuk menyerlahkan satu daripada segi nilai kepada keris ni, sebab keris ni dah keris sangat istimewa. Jadi pilihan kayu pun penting, warna dia dekat situ, dan kayu yang dipilih ni adalah kayu-kayu yang terpilih lah, dan akan disudahi dengan pendokok yang menghubung antara hulu dengan mata di dalam sarung ni. Pertukangan keris ni sebenarnya dihasilkan oleh 3 pertukangan. Satu, pandai besi, blacksmith yang menghasilkan mata. Yang kedua adalah pandai kayu yang mengukir kayu ni. Dan kalau keris ni ada untuk raja-raja, selalu dia sudahkan dengan sama ada logam, emas ataupun perak, dan ada batu permata. Yang itu biasanya untuk raja-raja bangsawan kita adalah macam tu kan. Jadi 3-in-1 workmanship. Tapi kita kata yang besar sekali ni sebenarnya keris ni adalah perlambangan kita lah. Lambang budaya, identiti, kemasyuran, kekuatan, serta ada juga punya elemen pengaruh luar dengan kemasan ukiran Melayu. Okey, dalam showcase ni kita nak pamerkan ada 2 perkara. Satu, jenis-jenis kayu yang kita gunakan untuk keris ataupun senjata Melayu, daripada penawar hitam, kemuning dan sebagainya. Dan ada juga alatan yang kita gunakan. Alatan yang kita gunakan untuk mengukir ukiran biasa yang kita kata tadi, iaitu menggunakan pahat dan tukul. Pahat ni teknologi yang kita dapat daripada Indonesia lah. Yang tengah ni alatan yang kita gunakan untuk membentuk kayu daripada stokol yang besar, iaitu menggunakan cetar, dan di tepi tu antara tu adalah pisau wali yang ikonik kepada pengukir, sebab inilah alatan yang kita gunakan untuk menghasilkan kehalusan ukiran kayu Melayu kita. Kita mesti ada habiskan dengan pahat dan juga pisau wali. Dan di ujung tu adalah, kalau kita tengok, adalah alatan yang digunakan untuk mengukir hulu-hulu senjata yang halus. Kalau kita tengok dia punya mata, pahat dia tu adalah sangatlah halus,
sehalus kalau yang di ujung tu macam jarum jahit kita, tetapi kita kata kehalusan tu kalau kita tengok bukan saja dia tajam tapi dia dalam bentuk kuku, pahat dan pahat yang biasa tapi terlalu kecil lah. Dan biasanya yang ni dibuat, direka bentuk oleh tukang ukir itu sendiri. Sementara yang kalau ukiran biasa ni kita tengok pahat dia, kita boleh order lah daripada tempat yang menghasilkan pahat-pahat yang berukir ni. Bakawali, salah satu usaha dan azam ketika beliau masih muda untuk memenuhi keinginan dan hasrat di hati bagi membuka sebuah bengkel sekaligus meneruskan ukiran seni Melayu yang dipelajari daripada 6 orang gurunya buat generasi baru. Nur Haiza, generasi ketiga yang meneruskan legasi sebagai pengukir kayu. Dikenali sebagai pandai kayu atau pandai ukir, Nur Haiza menurunkan ilmu yang dipelajarinya selama lebih 30 tahun lalu kepada anak-anak buahnya yang semakin menunjukkan minat. Peringkat awal kita mungkin kita tak nak orang, kita tak nak bunyi, ayam bunyi kok pun kita tak boleh. Sebab kita masa tu kita elemen luar tu kita ambil kira. Tapi selepas kita mula menguasai sikit, kita tak kisah. Bunyi bising ke, ayam ke, rimau ke, orang bercakap apa semua. Dulu tak boleh orang bercakap sebab tumpuan kita akan pergi ke dia. Kita tak dapat nak kawal, kontrol. Emosi kita tak dapat kontrol. Bila kita dapat kontrol perkara tu, maka kita duduk dekat enjin jet pun tak apa, kita boleh kawal. Ya, kita duduk mana-mana tempat pun kita boleh bercakap dengan orang ramai pun cuma kita tak pandang dia orang, cuma mata pandang pada ni tapi di telinga dan kita dikawal, kita boleh mengawal dah. Kita boleh bercakap dan kita boleh menumpukan perhatian kita pada senyap. Itu untuk kita kita boleh tahu level kita tu. Selagi kita tak boleh duduk berhadap dengan orang masa buat kerja, maknanya kita kena terus berusaha untuk kita dapat kawal tu semua. Ini yang saya dapat dan saya belajar melalui pengalaman itu sendiri. Bila saya masuk berguru dengan arwah Nik Rashidin, dia seorang yang suka buat travel. Dia suka pergi cari dan suka tanya orang-orang di persekitaran tu. Saya pernah berjalan daripada utara, maknanya ke utara Melayu, budaya Melayu, Hulu Keris sampai ke ujung Pandang, sampai ke Sulawesi. Maknanya budaya Melayu itu walaupun berbeza tetapi dia sudah melangkaui sampai ke ujung Pandang Sulawesi, dah dekat dengan Australia dah tu. Budaya kita Melayu walaupun sama tetapi tidak serupa. Sebab dia bergantung kepada tempat itu sendiri dan juga tengok karakter kepada rumpun itu sendiri. Kalau rumpun ni kasar, keras sikit, dia suka selalu berperang. Ataupun dia duduk macam di Sulawesi dia panas ya. Bila dia panas, dia buat garam dan sebagainya, dia memberi kesan kepada tubuh badan dan menjadi karakter dia akan jadi keras. Maka ukiran-ukiran tu agak keras sikit nampak. Lepas tu saya lukis, saya pergi ke perkuburan di Katangka, di mana ni di Bone ataupun di Ujung Pandang sendiri, masuk dalam tu. Hujan panas macam ni hujan. Masa tu orang kata tentu ada benda-benda yang halus ni. Tapi masa tu kita tak takut. Kita masuk kerana apa? Kita lebih teruja kepada kayu-kayu nesan yang berusia beratus tahun yang terselamat daripada hujan panas tu kerana dia buat satu macam iglu. Jadi tak kena hujan panas dan dia masih bertahan sampai kan dengan warna, dia gunakan warna merah dan dia cat warna-warna yang keemasan dan sebagainya masih kekal utuh sampai sekarang. Jadi di situ telah memberi satu semangat kepada saya untuk lukis dalam tu. Lukis dan kalau kita tak sempat dah petang kita ambil gambar dan kita buat kat hotel. Kebetulan saya dilahirkan di Lubuk Ukiran Kayu Malaysia, di tempat di mana terdapatnya pengukir yang terdahulu dan sekarang yang masih mengekalkan ciri-ciri
kesenian dia yang unik. Setiap tahun mereka menghasilkan pengukir-pengukir yang baru berkecimpung dalam bidang ni seramai 20 orang, 20 lebih kurang dalam dekat dengan 60 orang setiap tahun. Mendapat gelaran Adi Guru, Nur Haiza merasakan beliau punya tanggungjawab yang besar untuk meluaskan apa yang dipelajarinya serta berkongsi teknik ukiran daripada gurunya kepada anak-anak muda. Selepas kedatangan Islam di rantau Asia, kebanyakan ukiran adalah bermotifkan flora. Justeru, salah satu bengkel yang diusahakan di kawasan terbuka adalah salah satu cara pengukir mendapat sumber ilham di dalam ukiran daripada alam semula jadi yang berada di sekelilingnya. Antara contoh tumbuh-tumbuhan, sumber seperti bunga, pokok, daun dan sebagainya. Saya suka buat lakaran, buat sketch, buat research. Jadi banyak perkara yang saya kena lakukan setiap hari. Itu memberi sedikit kesan di mana saya tidak dapat menumpukan. Dan yang terbaru pula saya tengok ada beberapa perkara yang terbabit dengan ukiran ni, iaitu motif-motif ukiran kayu yang telah pupus. Bukan ukiran kayu. Ada dua seni yang telah pupus 100% yang tidak ada lagi orang buat sampai sekarang, iaitu seni kain telepok, ya, dan seni persuratan Melayu dan juga persuratan Melayu dan seni hiasan ragam hias Al-Quran Melayu yang dikatakan yang tercantik di dunia telah pupus sama sekali yang berasal dari Terengganu. Jadi itu memberi satu kesan yang besar kepada saya, macam kena satu tamparan. Kerana kenapa kita tidak boleh menjaga seni dan motif ini. Walaupun orang nampak saya ini sebagai seorang pengukir kayu, pengukir buat ulu keris, dan saya sangat risau dan sangat takut sekarang ini. Saya takut seni ukiran pada hulu keris, ya, senjata Melayu dan juga seni ukiran yang kita buat sekarang ini, yang kita lihat sekarang ini, saya takut mengalami nasib yang sama seperti dua seni yang telah pupus itu. Itu yang paling merisaukan saya. Jadi untuk mengelakkan daripada itu, kita cuba mempertahankan seni ukiran yang telah kita praktikkan selama ini, dan dua seni ragam hias dan seni telepok itu saya sendiri mempraktiskan semula. Kita bukan supply tiles, kita supply satu kesenian yang di mana bila diterapkan di satu ukiran yang kita boleh banggakan seluruh bangsa kita di tanah Melayu. Apa yang kita jual dan hasil yang kita pertontonkan kepada orang, mereka masih mengenal ukiran Melayu. Pada saya itu sudah cukup besar pengorbanan pengukir-pengukir mengekalkan identiti itu, walaupun pergi di New York sekalipun, pergi di Eropah sekalipun, bila orang Melayu tengok, dia tahu ini dari Melayu. Baik pengukir maupun pengasas legasi muzium dan galeri ukiran kayu, warisan kita harus maju sejajar dengan kemajuan teknologi sekarang. Warisan kita tetap perlu tegar agar sampai ke mata dunia. Tetap harus gah agar adat, budaya, identiti dan jati diri Melayu disebar indah. Seindah ukiran yang terpahat.